Baik, Baik, Alhamdulillah. terima kasih. Selama uh, kita berada di penghujung surah kita insya-Allah. Mungkin minggu ini atau minggu depan kita selesai dan kita berhenti sekejap selepas itu insya-Allah. Baik. Kita nak mulakan malam ini dengan membaca ayat yang ke 27 hingga ayat ke 31 insya-Allah. Pada halaman 580. Jaya, okey Jaya ada. Alhamdulillah. Jaya boleh Jaya? Ada Ustaz, insyaAllah. Alhamdulillah. Kita baca ayat ke 27 hingga ayat ke 31. Allah Baik, baik. berfirman, InsyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Terjemahan. Ayat 27 Ustaz. Ya betul. Sesungguhnya orang-orang yang menentangmu itu sentiasa mencintai kesenangan dan kemewahan dunia yang cepat habisnya, serta mereka membelakangkan, yakni tidak menghiraukan bekalan untuk hari akhirat yang amat berat penderitaannya kepada orang-orang yang tidak bertakwa. 28. Kamilah yang menciptakan mereka serta menguatkan tulang sendi dan urat saraf mereka. Kami berkuasa membinasakan mereka, dan apabila kami kehendaki, kami gantikan mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka, dengan penggantian yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya segala keterangan yang disebutkan ini menjadi peringatan, maka sesiapa yang mahukan kebaikan dirinya, bolehlah ia mengambil jalan yang menyampaikan kepada keredaan Allah dengan iman dan taat. Dan tiadalah kamu berkemahuan melakukan sesuatu perkara melainkan dengan cara yang dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, mengaturkan segala sebarang perkara yang dikehendakinya. Ia memasukkan sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan yang ditetapkan ke dalam rahmatnya dengan ditempatkannya di dalam syurga. Dan orang-orang yang zalim, ia menyediakan untuk mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Baik. Sebutkan pada ayat yang ke-27.
sesungguhnya haulai, mereka itu. Siapakah mereka itu? Allah tidak sebutkan, dan kita telah sebutkan sebelum ini, ia adalah di antara bentuk merendahkan ataupun penghinaan kepada kumpulan tersebut, hingga nama mereka pun tidak disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Inna haulai, these people, dan tak disebut siapakah mereka itu. Ini dipanggil diorang tu. Yuhibbuna al-ajilah, mereka adalah orang-orang yang yuhibbuna, apakah tanda yang ada sikit bahasa Arab pada perkataan ini? Di depan. Ya, di awal perkataan, waw nun di Ya. akhir perkataan berbaris atas. Baik, kategorinya. Fi'il mudhari. Baik, Fi'il ya. mudhari. Fi'il mudhari. Maka kumpulan ini, mereka adalah orang yang menyintai sesuatu yang segera ataupun kehidupan dunia, dan mereka adalah orang yang berterusan, kan, sentiasa suka kepada perkara tersebut. Lepas satu-satu, dia menggambarkan kepada betapa mereka akhirnya, kan, tidak puas dengan apa yang mereka kecapi. Mereka berusaha nak dapatkan sesuatu, dah dapat, tetapi lepas dah dapat tu dia rasa tak cukup pula, ataupun aku bukan ini yang aku nak kena pergi next level. So dia pergi kepada level yang kedua, dia dah capai, aku nak kena pergi level yang ketiga baru aku okey kot, dia naik ke level yang ketiga, dan dia terus bergerak seterusnya, dan dia tidak akan menemui kepada kepuasan dalam diri dia. Dan apa yang ditemui adalah nanti dia rasa ada kelompongan, ada sesuatu yang missing dalam kehidupan dia, dan dia membuatkan akhirnya dia tercari-cari apakah benda tersebut, walaupun orang sekeliling melihatnya sebagai orang yang dah ada segala-galanya, bahkan orang ingin jadi seperti dia, tetapi pada diri dia, dia rasa ada sesuatu yang kurang, kan. Saya ada pernah tengok satu cerita tentang real estate. Tajuk dia Selling New York. Ini orang ejen jual rumah lah, kan. So, dia cerita tu tentang 3 orang ejen di New York, ejen rumah, dia jual rumah dia memang jual harganya Masya Allah lah. Ada seorang tu, dia dah jadi salah seorang bahasanya top broker di New York tu. Jualan dia tahunan adalah atas 50 juta USD. So komisionnya memang berjuta lah. So dia dah jadi jutawan pada usia dia belum mencecah 30 tahun. Tapi akhirnya di tahun yang dia dah buat tu 8 tahun. Hujung tahun dia yang ke-7. Akhirnya dia decide untuk berhenti daripada jadi broker rumah, ejen jual rumah. Kenapa? Kerana dia rasa ada sesuatu yang missing dalam diri dia, dan dia tak tahu apa. Dia rasa macam partner, so dia try partnership dalam bisnes. Bukan. Dia rasa partner yang pasangan hidup. Bukan. So dia tak jumpa apa yang missing dalam hidup dia. Dan akhirnya dia berhenti dan dia pergi cari tempat lain, dan tak tahulah selepas itu adakah dia berjumpa ataupun tidak. Maka dia dah pergi dari satu level ke satu level. So daripada mula tu nampaklah dia nak pergi ke tahap mana, nak bekerjasama dengan developer yang mana, nak menjual rumah yang tahap mahal yang mana, kan. Dia dah capai, dan ketika dia berhenti itu, dia berada di kemuncak career dia, yang mana ketika itu dia sedang berurusan dengan developer yang top di New York itu. Tapi dia decide untuk berhenti. Kenapa? Yuhibbuna, satu perkara yang akan berterusan berlaku dalam diri, dan ia tidak akan berhenti. Gambaran kepada tidak akan menemui kepuasan. Ketika seseorang itu mencari apa? Mencari al-ajilah. Tidak akan puas. Al-ajilah terjemahannya ialah segera. Untuk terjemahan perkataannya ialah sesuatu yang segera. Dan
ini adalah sikap yang berbeza dengan ibadullah ataupun al-abrar yang Allah sebutkan sebelum ini. Al-ajilah adalah orang yang dia inginkan bukan saja hasil yang segera, kan dia nak melihat hasil yang segera, dia nakkan instant gratification, kan dia nakkan semuanya itu segera, dia nakkan hasilnya itu segera, dia nak orang acknowledge dengan segera, dia nak orang hargai, nak orang berterima kasih, dan semua itu dia nak cepat, segera, dia tak nak tunggu, dia tak nak tunggu. Berbeza dengan ibadullah Allah bawakan dalam surah Al-Insan ini dan juga Al-Abrar, ketika mana mereka beramal di dunia, apa yang mereka inginkan, mereka tak inginkan pun manusia ucap terima kasih. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tak mengharapkan, tak nak pun penghargaan, maaf, balasan, jazaan dan juga syukuran. Ucapan terima kasih, penghargaan, acknowledgement, kami tak nak. Dan mereka menyimpan itu untuk mana? Untuk akhirat. Dan di akhirat mereka dapatkanlah. Allah sebutkan, inna hadza kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Ini semua adalah untuk kamu sebagai balasan dan adalah setiap usaha kamu itu dihargai oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi dia bukan di dunia lah, dia nanti di akhirat. So berbeza mindset antara ibadullah al-abrar dengan satu kumpulan ini, satu kumpulan manusia. Allah tak sebutkan dia siapa, dan dia boleh berada dalam kalangan orang Islam dan orang bukan Islam, dan orang bukan Islam itu adalah hal bahagian mereka, dan kita nak bercerita tentang diri kita. Maka ada kumpulan orang Islam yang dalam melakukan sesuatu mereka inginkan kesegeraan. Sebab itu dalam berdoa ada orang yang nak segera doanya itu dimakbulkan, hingga bila Allah panjangkan tempoh pemakbulan itu ataupun tempoh dia mendapat apa yang dia harapkan, dia doakan itu, dia akhirnya berputus asa ataupun hampir berputus asa, kan? Atau mungkin meninggalkan dah doa itu sebab dia rasa macam tak mungkin dapatlah, kan? Minta benda tu satu yang besar, betul memang tak mungkin dapatlah, so akhirnya boleh tinggalkan. Maka mindset yang Allah nak bawakan tentang dua kumpulan ini pada akhir surah Al-Insan adalah ada insan yang mereka bekerja, berusaha, bersungguh-sungguh di dunia ini, tetapi hasilnya itu mereka bukan nakkan sekarang, mereka nakkan nanti. Dan ada orang yang mereka juga berusaha, bekerja, beramal di dunia ini dan mereka inginkan hasilnya itu sekarang. Bahkan in fact, ketika mana mereka berdoa, mengangkat tangan, mereka nak waktu turun je tangan tu, dah dapat dah. Dah dapat dah. Macam cerita Piramli kan, mintanya dah dapat hidangan kan. Minta apa? Minta nasi berlauk kan. Datanglah malam-malam dekat dalam hutan tu. Soal ajilah adalah instant gratification yang manusia itu inginkan. Sedangkan syurga ia bukan sekarang. Ia delayed gratification. Dia kemudian nanti jauh nanti baru dapat. Setelah kita penat, lelah dalam bekerja, beramal, melakukan kebaikan, barulah selepas itu akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa yadharuna wara'ahum, dan mereka membelakangkan, meninggalkan, tidak menghiraukan yauman thaqila. Kenapa mereka tidak menghiraukan ataupun membelakangkan yauman thaqila, hari yang berat, iaitu hari akhirat? Kerana fokus mereka telah berada di sini. Fokus telah berada pada al-ajilah itu. Fokus telah ada pada apa yang mereka cinta, apa yang mereka suka. So, yang lain-lain itu akan jadi secondary, akan jadi ke belakang. Lagi-lagi nak melakukan kebaikan ialah perkara yang berat, perkara yang susah, perkara yang perlu dipaksa, perkara yang tak seronok. Kenapa? Kerana tak nampak hasilnya itu sekarang. Kan? Kalaulah orang yang melihat apa yang akan dia dapati pada solat isyak secara berjamaah ataupun solat subuh secara berjamaah, maka tak ada geng subuh macam Jumaat pun, kan? Dah penuh dah surau dan masjid itu dengan orang datang bersolat.
Itu kalau nampak. Kan? Itu Nabi sebut, kalau kamu mengetahui ganjaran orang datang isyak dan subuh secara berjemaah, pasti mereka akan mendatangi keduanya walau habwa, walaupun dalam keadaan merangkak. Dah tak larat dah, tak sihat, sakit, tapi nak pergi juga solat isyak dan subuh jemaah sebab nampak ganjaran dia. Itu Nabi kata kalau nampak. Sebab masalahnya adalah tak nampak. Maka bila fokus kepada al-ajilah, maka akhirnya yang lain itu menjadi perkara yang kedua, ketiga, keempat yang tidak lagi dihiraukan. Sedangkan yang mereka belakangkan itu adalah yauman thaqila, satu hari yang sangat-sangat berat. Satu hari yang sangat-sangat berat. Allah tak namakan dia yaum al-usr, hari yang susah. Allah namakan dia hari yang berat. Kan? Kenapa? Kerana kalau katakan susah, mungkin orang boleh slowly buat. Kan? Nak buat sesuatu tu susah, seorang slowly buat. Tapi kalau sesuatu itu adalah berat dan diletakkan atas kita, maka dia tidak ada pilihan kecuali perlu memikul benda tu. Dan ketika mana kaki tak larat nak memikul bebanan berat yang berada di atas itu, akhirnya apa? Dia akan jatuh dan dia akan dihimpap dengan benda itu. So, dia adalah apa? Kecelakaan. Untuk menempuhi hari yang berat ini. Untuk menempuhi hari yang berat ini, kan? Apa yang Allah bekalkan kita? Rasa-rasanya apa? Iman. Iman. Allah bekalkan iman. Lagi? Kena sabar, Ustaz.